wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang dimuliakan para pegawai ahli jurusan kuasa Masjid Ibn Khaldun, Taman Lavender Heights, Senawang, Negeri Sembilan Darul Khusus, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak, kena jalan berbelik-belik. Tadi-tadi dah saya sampai. InsyaAllah pada kesempatan malam ini kita akan membincangkan satu tajuk, moga-moga bermanfaat, rezeki seluas dunia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sepanjang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ini dia ada satu tabiat, dia tak cium tangan orang. Tu perangai Nabi. Tetapi walaupun begitu, sepanjang hidup Nabi, Nabi pernah cium 3 tangan manusia. Dalam keadaan dia tak cium tangan orang, dia pernah cium 3 tangan manusia. Siapakah orang-orang yang bertuah itu? Pertama sekali yang Nabi cium tangannya adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi bersalam dengan Sa'ad bin Mu'az. Nabi rasa tangannya itu macam kasar. Jadi dia pun bertanya kepada Sa'ad bin Mu'az, "Ma hadzal ladzi iktasabat yadaka?" Apa sebab tangan kau ni begitu kasar sekali? Dia tanda lelaki sejati, tangan kena kasar. Lepas tu saya kalau salam dengan orang, kita tahulah dia kerja kat mana. Salam, office lah ni. Office ni. Lembut macam perempuan tangan kadang-kadang orang lelaki. Orang lelaki tak boleh, dia mesti mau kasar sikit. Tanda dia bekerja. Lepas tu dulu kalau orang tapak tangan lembut-lembut ni meminang tak jalan. Orang tak terima pinangan, membuta kerja tu. Dulu orang Minang sanggup genggam nasi, nak bagi nampakkan kasar tangan dia tu. Dia tak basuh tangan, dia salam. Jadi adalah kerak nasi tu lagi, nak menunjukkan dia rajin kerja. Tapi dulu work hard, sekarang work smart. Work smart. Nabi bila cium mahadzal ladzi iktasabat yadaka, apa sebab tangan kau kasar begini? Adribu bil marwi mishata fa unfiqu ala iyali. Ya Rasulullah, saya ini buat banyak job. Jadi pagi kerja lain, tengah hari lain, petang lain, malam lain, weekend lain. Saya berusaha untuk fa unfiqu ala iyali, mencari nafkah yang halal untuk tanggungan keluarga saya. Apa reaksi baginda Nabi? Lantas Nabi mengambil tangan Sa'ad bin Mu'az, Nabi cium. Kata Nabi, hazihi yadun la tamassuhan naru abada. Inilah tangan yang takkan dicium oleh api neraka, kata Nabi. Nabi cium tangan dia. Sebab itu Sa'ad bin Mu'az ini dia meninggal dunia kerana luka parah dalam peperangan Khandaq tahun 5 Hijrah. Dan masa dia mengembuskan napasnya yang terakhir, dia mengembuskannya di pangkuan Nabi. Dan Nabi sebutkan kepada dia, ihtazza arsyur rahman li mauti Sa'ad bin Mu'az. Arash bergegar kerana kematian Sa'ad bin Mu'az. Hadis Bukhari dan Muslim. Bayangkan, dia masuk Islam umur 31 tahun, meninggal dunia umur 37 tahun. Muda. Dalam masa 6 tahun saja kematiannya menyebabkan arash bergegar. Dan Nabi cium tangan dia. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali semua tak dapat Nabi cium tangan. Why? What is the because? The because is rajin bekerja. Sebab itu dalam agama orang pemalas ni tak ada dalam kamus orang Islam. Golongan-golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja, tak boleh. Mesti mau bekerja. Itu manusia pertama Nabi cium. Manusia kedua yang Nabi cium tangannya adalah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Sama juga kesnya, Nabi bersalam dengan Mu'az. Nabi rasa tangannya kasar dan tebal ketika bersalaman. Maka Nabi pun cium tangan Mu'az bin Jabal. Lalu Nabi mengatakan, la tamassuhuma naru abada. Ini dua-dua tangan tidak akan disentuh api neraka. Apa sebab? Bekerja rajin dulu. Orang yang ketiga Nabi cium tangannya adalah Siti Fatimah Az-Zahra. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kanat idza dakhalat alaihi qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisih. Nabi ni pelik.
Orang lain kalau anak jumpa bapa, anak cium tangan bapa. Nabi tidak. Kalau dia jumpa Fatimah, dia bangun, dia cium tangan Fatimah, dan dia akan suruh Fatimah duduk. Apa sebab Nabi sampai memuliakan Fatimah luar biasa? Fatimah sangat rajin bekerja. Tak pernah dia itu mengeluh, kecuali sekali saja. Itu pun minta supaya ayah dia datangkan satu pembantu rumah. Macam mohon dengan immigration lah, pembantu rumah begitu saja, boleh dapat satu orang pembantu. Dia tidak mengeluh. Sampai melepuh tangan-tangannya ini mengulit tepung. Sayyidina Ali kan sibuk perang sana perang sini, anak ramai. Dialah yang menjaga anak-anak. Dia rajin bekerja. Sebab itu orang perempuan mesti mau rajin bekerja. Nabi sangat cinta kepada orang perempuan yang lasak, yang tidak lembik. Orang perempuan jangan lembik, hati lemah, fikiran pendek, pendirian goyah, mudah tergolek, bekerja lengah, kurang selidik. Tak boleh, mesti mau lasak. Sampai Nabi menyatakan, khairun nisa rakibnal ibil, sebaik-baik perempuan yang mampu menunggang unta, sebagai simbol dia cergas dalam melakukan satu-satu kerja. Lepas tu orang tua-tua dulu pesan, nak kahwin dengan orang perempuan, carilah wanita yang ringan di sumur, hemat di dapur, hangat di kasur. 3 perkara tu. Pertama, yang ringan di sumur, boleh bekerja. Kalau tak boleh kerja, macam mana nak jadi isteri? Semua benda gantung pada suami. Sikit bang, mak nak tutup gate pun bang, gate tak boleh remote pun bang, semua bang. Tuan-tuan kalau dapat isteri pesen gitu, pergi depan mukanya komat aja. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Contohnya kenapa abang komat? Dah awak bang, saya komat lah. Bang. Remote tak jumpa pun bang. Kembali kepada perbincangan, mengapakah 3 insan ini dimuliakan oleh baginda Nabi? Kerana mereka orang-orang yang rajin mencari rezeki. Sebab itu rezeki ini sesuai dengan tajuk kita, rezeki seluas dunia. Rezeki ni benda tak pasti. Orang Jawa dulu ada satu falsafah, 5 perkara tak ada orang boleh teka lah. 5 perkara kehidupan kita ini. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, 5 bandar. Tak boleh. 5 perkara ni confirm. Walau kita ada double degree pun, kita tak boleh nak predict kita punya 5 perkara ni. Pertama sekali, pasti kematian kita. Tak ada orang boleh jangka. Berapa ramai orang tiap-tiap tahun pergi Mekah jadi mutawif. Setahun 3 kali dia celup pasport dia dalam beldi nak pergi umrah punya pasal. Tapi tak dapat mati di Mekah. Pada Mekah tu macam kampung dia lah. Dia tahu mana kambing sedap, mana nasi Arab sedap, semua dia tahu. Pasal ibadat tu cerita lain lah. Pasal makan kambing memang dia champion. Mana semua dia tahu. Mana kedai murah, mana tudung murah, mana bangla baik, semua dia tahu. Tak dapat mati di Mekah. Tapi ada artis baru sekali pergi, terus mati di Mekah. Ada satu orang pelakon, tak sebut nama, dia pelakon cerita Mami Jarum, meninggal dalam Masjidil Haram, depan Kaabah, tengah iktikaf, gentil tasbih. Ini level jackpot dia boleh dapat, tuan-tuan. 777 dia boleh dapat. Luar biasa. Dah dalam Masjidil Haram, depan Kaabah, tengah gentil tasbih. Tak semua orang dapat. Ada dulu jemaah haji Malaysia mati dalam Masjidil Haram, ditimpa oleh kren. Orang tabung haji yang pergi tiap-tiap tahun pun tak dapat mati timpa kren. Dia baru tu lah sekali pergi dapat dia rezeki. Dah lah mati di Mekah musim haji, mati pula Sahibul Hadmi. Sahibul Hadmi ni antara tanda-tanda husnul khatimah, mati yang baik adalah mati ditimpa sesuatu. Tuan-tuan keluar pergi Kuala Lumpur, tiba tayar kereta api LRT MRT itu melompat, terjun, jatuh atas kepala. Itu mati husnul khatimah, mati ditimpa sesuatu. Mati pula di Mekah, rezeki dia tak ada orang boleh teka. Lepas kejadian kren tumbang tu, berapa ramai jemaah pergi umrah, masuk Masjidil Haram semua cari kren. Mana tuan macam nak melayang, jom, tak mati juga. Siji pasti mati ni tak ada orang boleh tahu lah. Tak tahu. Loro jodoh, yang kedua jodoh, tak ada orang boleh tahu. Boleh rancang, boleh plan, boleh teka, tapi Tuhan punya aturan tak ada orang boleh jangka. Tuan-tuan ada kepastian ke tuan-tuan takkan kahwin dua? Tak boleh cakap lah. Benda ni tak boleh cakap. Kalau isteri tanya pun nak buat macam mana?
Kata awak jangan kahwin dua. InsyaAllah. Itu sajalah. Kita tak tahu. Akan datang kita tak tahu. Siapa jodoh kita tak tahu. Ada satu orang pelakon, Cik Ta ke Cik Ti? Cik Ta, orang Kedah. Dia tua daripada saya lagi. Dia kahwin dengan satu orang budak muda. Bayangkanlah perbezaan umur dia. Masa dia umur 19 tahun, dia dapat anugerah Ratu Cantik. Suami dia masa tu baru darjah 2. Siapa sangka budak yang berlari-lari darjah 2, darjah 3 ni bakal suami kita? Tak ada orang boleh tahu ya. Tuan-tuan pergi menunggu anak sekolah, tengok budak-budak sekolah naik bas, budak darjah 2, darjah 3. Mana kita tahu budak ni esok tak jadi isteri kita? Kita tak tahu. Oh, ini jodoh, ini semua tak ada orang boleh tahu. Telur wahyu, anugerah. Anugerah tak ada orang boleh tahu. Apa yang kita dapat kita tak tahu. Papat kodrat, nasib kita, nasib badan.